kami ada jumpa rambut, darah dengan dalam satu botol minyak. Dia terjun dari tingkat 6 tu. Dia terjun. Oi. Terus hilang sampai sekarang. Okay, hari ni hari yang kata orang tu ada mistik sikit. Episod yang agak menyeramkan. Oh, hari ni seram. Seram sikit. Dia seram sikit hari ni. Tapi insyaAllah tak apa-apalah, kita balik semua baca bismillah InsyaAllah. Soal kita masuk. Betul. Terus baca dulu 3 kul baru masuk rumah. Okey, hari ni kita ada jemputan satu tamu jemputan istimewa. Nama dia Puan Ira. So Puan Ira, dia ada sedikit cerita. Dia bukan cerita lah, dia kisah benar yang masih terjadi hingga saat ini. Masih lagi dia ditimpa ujian. Kalau dia ditimpa ujian yang agak berat, yang tak mampu, kita pun rasa tak mampu untuk mendukung. Okey, jadi kita akan teruskan dengan Puan Ira. Okey, selamat datang Puan Ira. Assalamualaikum. Okey, tak masalah InsyaAllah okey. InsyaAllah okey Tapi daripada kerja ke tadi ni? Daripada kerja tadi tu dah datang sini. Datang sini terus lah. Okey lah Terima kasih lah kerana dapat luangkan masa dengan kita kat sini. At least kita boleh tahulah, kita boleh tahu akak punya sharing tu kan mungkin menjadi iktibar. Iktibar dan okey lah. Betul. Untuk kita tak kita jadi untuk menjauhkanlah daripada ilmu-ilmu hitam yang kurafat-kurafat ni lah. Betul. Ya. Okey, kita mulakan dengan Puan Ira lah. Okey, maybe Puan Ira nak ceritakan daripada mula apa sebenarnya yang sedang dilalui. Assalamualaikum. Ni pengalaman family kami lah, di mana kisah ni terjadi pada 20 hari bulan 7. Di mana seminggu selepas perkahwinan adik perempuan kami. Bulan 7 bila? Tahun berapa? Tahun lepas. 20 hari bulan 8 tahun 2023. Masih baru lagi. Masih baru. Tahun lepas sekarang so daripada bulan 8 sampai sekarang hampir dalam 8 bulan kami masih lagi menjalani proses perawatan lah. Tak selesai lagi lah selama 8 bulan. Dah jumpa macam-macam ustaz lah. Buat masa ni dalam selama dari bulan 8, 9, 10, 11, 12 tu lebih daripada 50 perawat lah. 50 perawat. Masih tak settle lagi ya? Masih tak settle lagi. Kes kami memang tak boleh settle. Boleh tahu apa masalahnya tu, Kak? Kami pun tak pasti. Yang kami dapat tahu, adik kami ni dia berkawan dari laman sosial Facebook. Dia kenal dengan seorang lelaki ni melalui Facebook lah, chat dating tu macam tu. Dating app. Ya, dating app. Dia kenal daripada tu, lelaki tu dia ada hantar DM dekat dia untuk berkenalan. Dia tanya nama, kerja apa. Jadi dia ni masa awal permulaan kawan dengan lelaki ni, adik saya ni dia ada kawan dengan dia ada bertunang dengan orang daripada KL lah. Orang lain lah. Dia masih bertunang. Tapi dipendekkan cerita, tak tahu macam mana dia boleh kenal dengan lelaki ni. Dia terus macam nak kahwin dengan lelaki ni. Suddenly terus macam dia ada jumpa first jumpa, dia ada balik rumah tu, dia jumpa dia pergi makan dekat mana, Pantai Lido Pantai Lido. Ya. Lepas tu dia balik dalam pukul pagi macam tu lah, dalam pukul 12 ke pukul 1 pagi macam tu. Dia bagi kita orang cium satu minyak wangi dekat tangan dia. Dia kata bakal suami dia bagi, dia cakap macam tu. Kita orang macam terkejut. Terus declare tu. Tapi kami bau tu memang busuk. Tapi dia cakap wangi, dia marah kami. Dia cakap korang ni pandai-pandai, dia cakap wangi kau cakap busuk, lantak kau lah, dia cakap macam tu. So lepas tu dalam 2-3 hari macam dia bagi keputusan dengan ayah dia nak kahwin. Jadi kami ni sebagai family, kami membantah sebenarnya sebab kita orang tak kenal dengan pihak lelaki. Dia pun tak ada bawa jumpa family lah. Dia buat sendiri. Dia tunang kan? Dia buat sendiri tau. Macam keputusan tu dia ambil, tapi dia letak tarikh yang nak nikah tu 17 hari bulan 7. Dia tetapkan. Dia tetapkan, tapi ayah tak bagi sebab kita duduk dalam kawasan kampung. Takut orang mengata kahwin mendadak. Jadi dia orang uruskan dalam masa sebulan macam tu, sendiri urus apa semua. Tahu-tahu ada majlis, tapi pihak lelaki ni memang tak nak buat majlis.
Dia nak pakaian serba hitam tapi kita orang bantah. Kita Serba orang hitam. Apa kahwin tapi pakai hitam? tapi sebelum dia nikah sebelum majlis tu berlangsung, saya ada cakap dengan ayah. Macam ada benda tak kena sebab family belah lelaki pun tak ada datang. Ya. Kita pun tak ada kenal family belah lelaki. Kita tak tahu nombor telefon belah lelaki, mak bapak dia semua kita orang tak Kau tahu. jumpa tak Kau kenal. tak pernah? Kau tak ada receipt apa sebelum? Tak ada. Dia datang hanya membawa diri nak nikah macam tu. Tapi dari segi wang apa semua memang kami yang keluarkan lah. Oh, Oh, Tak, lah. bukan lelaki Oh, dia kahwin free ke ni? dia masih berhutang dengan kami. Syok kan? Oh. Tanpa sedar adik kami ni duit dalam akaun dia semua habis lah. Lah pula. Dia adik dia ni berniaga online apa semua. Berniaga dekat rumah apa benda Pak Mak Western apa semua berniaga, pakaian Okey, apa okey, semua. Tapi bila jadi sakit macam ni kita orang tengok kosong dia punya duit dalam Habis simpanan. terus? Habis Habis terus? semua simpanan dia. Dia mungkin tarik tapi memang kami jatuh teruk lah. Satu family semua tak bekerja. Okey. Oh, Teruk juga in fact. Defect. So ni terjadi betul-betul sebelum dia nikah Selepas seminggu dia nikah, masa yang dia nikah tu hari pertama dia nikah. Masa dia nikah pun dekat pejabat agama. Okey. Pak Imam pun macam terkejut sebab 4 kali tak silap dia angkat nikah sebab dia tak ingat nama pengantin perempuan. Lah. Ada Boleh macam itu. ada Dia something. macam diorang sempat kumpul dokumen apa semua. Tu yang pasal. Lepas tu Pak Imam cakap, awak kau nikah, kau tak tahu nama bini kau. Lepas tu dia minta IC kat belakang, dia baca melalui IC lah. Macam tu. So kahwin, selepas adik kahwin balik rumah, baru dia cakap menyesal dia kahwin. Tapi benda pun tak boleh nak Adik yang cakap adik dia menyesal. Dia kata macam menyesal pula kahwin, dia kata nak cancel. Sebelum dia pergi pejabat agama kami dah suruh dia tarik diri tapi dia tak nak. Selepas dia angkat nikah tu dia cakap dia menyesal. Tapi tak boleh buat apa lah. Selepas majlis tu lelaki tu memang hilang lah. Maksudnya balik ke tempat, balik rumah sewa dia ke, dia tinggalkan adik lah selama 1 minggu macam tu. Hari first tu dah tak ada dah. Malam tu tak ada lah. Seminggu dia hilang. Seminggu dia hilang selepas dia nikah 20 hari bulan. 27 hari bulan tu birthday adik lah yang perempuan ni. So dia nak sambut birthday dengan suami dia, dia balik rumah sewa dia dekat Saujana. Saujana sini lah. Saujana bandar sana lah. Suami dia ada lagi lah cuma Masih ada lagi yang katanya busy kerja Singapura. Oh. Katanya lah. Lepas tu, masa tu lah, masa tu lah. selepas adik balik dah seminggu macam tu, kita orang hanya video call. Hari Ahad tu dia cakap dia demam. Lepas tu saya cakap tak bawa pergi hospital ke, klinik ke, dah 3 hari demam. Dia cakap suami dia bagi pil, ubat Panadol, suruh rehat. So lepas tu kita orang pun tanya lagi khabar. Lepas tu dia ada cakap, Kak, dia ada tunjuk lah gambar darah dia keluar macam tumpah darah. Okey. Ada macam ketulan isi hati ayam tu kan kita tengok. Memang banyak lah keluar besar macam tu. Waktu tu dia okey lagi lah. Adik dia okey lagi lah. Maksudnya dia masih sadar lagi lah. Cuma dia masa tu dia cakap tak larat. Dia cakap datang, kata dia tak larat. Masa tu dia dah menggigil lah. Jadi saya macam tak sedar hati, saya telefon terus tak dapat. Telefon suami dia pun tak dapat. Nekat lah pukul 11 malam pergi terus tekan, pergi rumah dia dekat bandar tu. Lepas tu naik, cakap dengan Pak Guard tu security nak ambil sebab adik saya sakit. Lepas tu pergi naik atas tingkat 6 tu, tengok dalam keadaan adik dah penuh dengan darah. Macam tu. Suami dia boleh senyum je kat depan tu tengok apa yang berlaku kat bini dia. Ada. Dia tengok je. Dia tengok sahaja. Dia tak buat apa-apa pun. Tak. Tapi dia marah lah kami. Dia kata kami mengganggu kerja dia. Kerja apa? Kerja apa pula? Kata kerja Singapura. Bukan. Kerja yang keadaan adik saya dah tumpah. Tapi di sebalik kejadian tu adalah benda yang kita orang boleh nampak macam tu. Yang tengah buat kerja dekat kat sana kasar tu? darah tu. Ada benda lain dah. Ada benda lain. Macam apa tu? Macam benda Kalau apa? tak beratan dah untuk share Apa benda tu? Ada nampak tak? Ada macam orang kata penampakan yang macam mana nak cakap memang gelap lah macam tu. Tapi dia marah lah, memang keadaan dia marah. Lepas tu saya pun ambil nekat bawa adik pergi hospital. Sampai ke Ismail, doktor masukkan kamera apa semua, cek, doktor kata tak ada apa-apa, bawa balik, boleh bawa balik, tak ada masalah. So saya bawa balik rumah. Selama 2 hari emosi dia terganggu. Balik rumah siapa lelaki tadi? Balik rumah ayah. Oh. Dalam masa 2 hari 3 hari emosi dia terganggu. Tapi kita orang kunci dia dari bilik lah, tak kasih dia keluar. Takut dia buat benda yang tak elok kan. Tapi kami tak perasan macam mana dia boleh keluar dalam diam. Dia pergi balik ke rumah suaminya semula. Semua tak sadar ni? Tak sadar.
Waktu malam lah? Tak, siang. Pukul 1 tengah hari. Tak nampak? Itu yang kami pelik tu. Dia naik apa? Yang tu kita tak dapat kesan. Yang kami tahu, dia balik macam petang tu, terus dia jadi macam kurang siuman. Sebelum tu dia okey lah, dia macam biasa. Saya boleh cakap boleh cakap. Normal lah kan? Dia normal lah. Dia normal. Dia asal dia normal. Normal lah. Dia selepas kan kami. lepas tumpah darah tu dia macam Dia okey, kita jaga dia dalam 2-3 hari okey. Kita bagi ubat semua tak ada masalah, tapi emosi dia terganggu. Mungkin ada benda yang dia tak nak kongsi dengan kami. Tapi setiap daripada yang emosi dia terganggu tu, malam tu pukul 1 pagi macam tu dia dah start merapu lah. Dia panggil Allah, dia panggil Nabi Muhammad. Dia panggil macam mana? Dia panggil lah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia cakap. Dia jawab sendiri? Dia cakap dia jawab sendiri. Dia kata, siapa nak datang buka pintu. Orang ada Nabi Muhammad dah datang kat depan, pengikut-pengikut. Dia cakap macam tu. Itu dah isap lah. Tu sebab itu kita cakap dia gila. So dalam keadaan macam tu, kami pun ikhtiar berubat ya, dan kami panggil lah ustaz datang rumah. Bila ustaz datang rumah, dia cakap lebih kepada mental. So kami rujuk pakar sekretari dekat Permai, Kempas. Dan doktor tahan dalam 6 hari macam tu lah. Lepas tu lepas 6 hari, doktor kata dah boleh keluar sebab rekod tak ada. Sebab dia jack otak pun tak ada. Tak ada masalah Tak ada masalah, sihat. Dan balik ke rumah, keadaan makin bertambah buruk. Sebab masa yang kami bawa dia balik tu, okey lah. Maksudnya dia tunjuk diri dia, kita tengok kat hospital, okey, kita percaya kat dia. Tapi bila dia sampai di rumah, keadaan tak terkawal. Dia berlakon tu. Satu, dia seorang, kami pegang dalam 10 orang. Wah. Tak boleh? Dia memberontak kot. Dia memberontak. Kami terpaksa panggil polis lah, 4 orang bantuan polis. Dengan keadaan dia berbogil, dia tak pakai baju lah. Dia menghancurkan seluruh yang ada di dalam rumah. Peralatan yang ada di rumah dengan menggunakan jari dan menyebut Allah sahaja. Takbir raya hancur semua. Pecah. Itu je? Ya. Dia kan macam exorcist, bukan exorcist, apa tu? Macam Harry Potter. Harry Potter. Bukan, apa tu yang dia tunjuk gini je, benda tu semua terbang. Ya, semua hancur. Oh, dia lah? Oh, macam exorcist So macam kira tu tak lah. nampak depan mata. Ya, semua polis pun nampak. Oh, live lah. Sebab kita panggil polis tu minta bantuan sebab dia dah pegang, mana dia dapat besi kan dekat yang dalam bilik kan ada almari punya besi tu kan. Dia gunakan macam tu lah, dia pusing, benda tu hancur lah. Cermin, pang-pang pecah semua. Tapi masa tu dia sebut, tapi dalam keadaan badan dia dah berdarah semua tu. Itu daripada darah Kekuatan dia kekuatan dia masa dia sadar pun, masa yang selepas kejadian tu dia sadar, dia cakap, tapi dia tak boleh buat apa, macam ada orang kawal dia. Macam tu. Confirm lah memang ada mungkin ada buatan macam itulah lebih kurang kan. Tapi kami memang tahu suami dia yang buat sebenarnya. Kami dia mengamalkan ilmu. Sebab kami ada pergi rumah dia bersama ustaz, 4 orang ustaz. Buat sarjana ni lah? Ya, buat 4 orang ustaz? Terjah paranormal 2 ustaz dan 1 ustazah. Kita kami pergi rumah dia cara baiklah dengan laporan polis untuk ambil pakaian adik kami. Untuk sebab adik kami dah nazak kat hospital masa tu. Bawa dia. Lepas tu dia pun bagi keizinan mula-mula. Dia cakap, geledah lah rumah, dia cakap macam tu. Tapi bila kami masuk dalam rumah dia, sampai masa kita orang ketuk pintu tu memang susah dia nak buka pintu. Sebab dia ada CCTV tau dekat luar tu. Dia tahu kami nak datang. Dia tak nak buka pintu, tapi kita orang ketuk juga. Akhirnya ada 2 orang perempuan dalam rumah tu buka. 2 orang perempuan? Tak kenal? Kami tak kenal, dia kata penyewa kat dalam tu. Sebab banyak rahsia sebenarnya kat dalam rumah tu. Complicated betul ni? Ya. Kan, complicated lah. Kami sebenarnya, Tapi lelaki tu ada kat rumah tu? lelaki tu mula-mula tak nak buka pintu dan 2 orang perempuan tu pun tak nak bagi kerjasama. Tapi selepas ustaz ada ambil air untuk taburkan dekat depan pintu dia, dia mengelodak. Sebab masa kami masuk rumah dia tu, kami ada dengar mentera. Digunakan di mentera dalam bilik dia lah. Lepas tu dia macam gedegak, bunyi macam gedeg-gedeg. Ustaz cakap memang ada kat dalam rumah ni. Bunyi bising? Ada orang, dia ada. Tapi 2 orang cakap tak ada, dah keluar. Jadi ustaz pun spray air ubat yang kita orang ada yang dibuat tu. Tiba-tiba dia kepanasan. Dia jadi mengelodak, dia keluar. Dia keluar juga lah. Keluar juga akhirnya. Lepas tu bila dia keluar, dia macam marah kami lah. Sebab bawa kiai Ustaz apa semua sebenarnya. sebab dia tak boleh berlawan. Jadi ustaz cakap, aku tahu siapa engkau. Lepas tu dia cakap, kita orang minta izin nak ambil kain baju adik kami. Dia cakap silakan. Dia cakap macam tu. Kami pun geledah lah masuk bilik dia. Apa yang terjadi dalam rumah kami tu, sebiji dalam rumah dia hancur. Dalam bilik dia berterabur.
Kami ambil lah bukti sebagai bukti, kami ambil video apa semua. Di mana rumah dia tu sama macam rumah kami. Apa yang dia buat pecah kat bilik air macam tu lah rumah dia. Uish. Dia kena buat daripada sana, sana pun kena. Dua tempat. Ni kalau dalam filem lah. Kalau Macam drama. Memang betul. Ustaz, zaman sekarang mesti ada lagi benda-benda macam gini ni. Itulah dia. Kalau dari segi logik akal macam kita macam betul ke? Betul lah kan? Tapi lah akak sendiri yang dah mengalami. menyaksikannya sendiri. Yang mengalami. Betul lah. Kami pergi dalam bilik dia. Lepas tu kami ada jumpa satu peti besi. Di mana dalam peti besi tu memang bau busuk lah. Kami pun ambil keluar bawa pergi jumpa ustaz. Ustaz, ni kami ada jumpa rambut, darah dengan dalam satu botol minyak. Allah. Macam gelungan rambut macam tu. Lepas tu bila kami keluarkan benda tu dalam satu plastik, kami tunjuk dengan lelaki ni. Lelaki ni pun cakap, okey sekejap aku telefon polis, dia cakap macam tu. Kenapa? Tak tahu, dia kata dia telefon polis. Terus dia geledah. Dia terus terjun dari tingkat 6 tu dekat apartmen dia tu. Terus sampai sekarang tak dapat dikesan. Dia terjun. Dia terjun. Oi. Oh. Oi, tak mati ke? Itulah. Terus hilang sampai sekarang? Sampai sekarang, tapi dia ada datang rumah juga. Ha? Dia ada datang rumah melalui benda-benda yang kita tak boleh boleh nak rasa, tapi Tahulah. sebab barang-barang yang dia tertinggal apa semua ada, sebab dia menuntut. Sebab sebenarnya dia dendam dengan kami sebab start daripada yang kita orang rukiahkan adik dapat tahu yang cincin yang dia pakai tu ada pendamping. Cincin yang adik pakai? Bukan, Oh, cincin dia yang pakai? kita pakai. Okey. Dia ada pendamping, tapi ustaz minta dibuka untuk simpan. Selepas 3 hari dibuang ke laut. Ustaz cakap macam tu. Jadi kami pun simpan, tapi dalam masa 3 hari cincin tu di rumah, memang dia tak senang duduk lah. Pulang daripada dia tak datang rumah, terus datang rumah. Tapi malam tu memang dia buat kerja lah. Dia tawak satu rumah, tapi kami tak ada syak apa-apa sebab kami tak terfikir dia pun yang buat benda-benda buruk ni. Sebab kita tak fikir dia kan nak khianat adik kita kan. Motif tak ada. Sebab kita tak kenal lelaki ni. Rupanya dalam diam dia nak cincin tu. Cincin tu kami buang dekat Permajaya punya jembatan, bawah jembatan. Kami buang. Okey. Tu kalau korek cari ada lagi ya? Kami buang, tapi Buang ke ataupun tanam? Campak tak, kami campak dalam tu, Campak ikat kat dengan laut batu. lah, kat Dekat batu. Kita masuk sebab Oh, okey. kita buat macam tu lah. Tapi kita minta izin dengan adik. Masa tu dalam badan adik ada 2 watak, lelaki tu dan perempuan. Adik saya berlawan lah. Macam split personality dia lebih kurang. Betul tak? Sebenarnya space personality lah tapi Dia kata, kak pulang balik cincin tu kak, saya janji saya tak akan buat lagi. Dia cakap macam tu. Lepas tu cakap, kalau kau nak cincin kau datang lah, cakap gitu. Tapi dia tak nak, dia tak boleh datang, dia cakap. Itu perjanjian dia. Dia cakap macam tu. Dia nak cincin je, dia cakap. Sebab cincin tu lah mak dia bagi katanya, arwah bapak dia bagi. Tapi sebenarnya cincin tu juga yang buatkan mak dia meninggal, dia tak boleh terima. Macam tu lah. Sebenarnya dia nikah dengan adik kami memang dia nak jadikan tumbal sebenarnya. Apa tu? Jadikan tumbal. Jadikan tumbal. Untuk, dia nak tarik raga dia lah. untuk bangunkan, untuk hidupkan lagi. Tumbal apa untuk tumbal? hidupkan mak apa bapak tu dia. Tumbal tu Macam pertukaran. Pertukaran dengan untuk nyawa. Nyawa digantikan dengan arwah mak dia yang meninggal lah macam tu. Dia nak hidupkan mak dia balik. Macam mana? Macam tu. Ada Itulah lagi yang orang ustaz macam tu? cakap. Ada Thailand lah. Dia Thailand. Thailand Thailand lah. Dia pun pakai perantaraan sebenarnya. Dia bawa Thailand dia pakai ni. Dia pakai pun pakcik dia kot. Yang mana kita dapat info daripada ustaz-ustaz yang berlawan lah. Okey, Paranormal semua dia. Tu yang kita tahulah sebab banyak kes sebenarnya berbulan-bulan, satu hari tu ada ceritanya daripada hari pertama, hari kedua, episod berepisod. Sebab dia sendiri bercakap akan ada episod lagi, tak akan habis, dia cakap macam tu. So kami menunggu je lah episod seterusnya. Memang hari-hari akan ada episod. Hari ni pasal buaya, besok pasal nenek kebayan, besok cerita pasal Puteri Duyung, harimau, macam-macam. Dia yang cerita? Tak, memang akan ada berlaku. Benda tu datang? Memang real kat rumah kami berlaku. Oh, nenek kebayan betul-betul nenek kebayan Betul. Dia melalui masuk dalam raga Dalam adik raga dia perempuan lah. Yang ada bantuan daripada ustaz. Ustaz sendiri yang buat lah macam tu. Antara percakapan antara si jin dengan manusia macam tu. Jadi banyak yang merawat kami ni. Ada yang setengahnya betul sebenarnya ambil elok. Tapi yang di setengah tu ambil kesempatan letak barang dia. Salah satunya duit lah. Oh, gunakan barang dia sendiri untuk Dia tukar, jadi dia ganggu kami panggil dia. Jadi berterusan macam tu. pandai. Macam tu. Banyak sebenarnya. Tapi itulah. Kami hanya menunggu waktu je lah. Macam insya-Allah ada izin Allah kan.
Kami pun tak boleh nak buat apalah. Sampai sekarang pun tengok pun tak ada jalan lah, macam tu je. Sekarang dia baring je lah Dia ada dua personality. Kalau time dia tidur tak sadarlah 3-4 hari. 3-4 hari? 3-4 hari kalau tak dikejut. Straight Tidur, cakap pun dia buat bodoh je. Baring je? Baring je tidur. Makan? Kalau dia tengok rumah ada orang jaga dia, dia tidur. Tapi bila tak ada orang kat rumah tu, dia bangun lah. Dia makan semua? Makan kita suruh lah. Dia makan lah? Dia makan. Kita suruh dia makan. Dia tak makan pelik-pelik lah? Macam pelik-pelik, macam makan cari apa ni? Kaca, cari uri lah, kaca lah. Sebab tu kita tak nampak lagi, kita tak bagi. Sebab kita jaga dia memang 24 jam, memang depan mata. Memang kena tengok dia depan lah? Dia nak pergi mana kita ikut dia. Sebab dia sampaikan sekarang ni pun dia dah tak boleh nak buat apa sebab dia minta dikeluarkan lah, maksudnya nak duduk rumah orang lain lah. Dia tak nak duduk rumah tu sebab dia panas. Rumah makcik kat kampung. Dia minta balik sana. Sebab sana tak ada orang jaga. Dia nak menapak macam tu lah. Dia tak nak dikawal. Dia nak sendirilah kira-kira. Dia takkan buat hal sebab kami kalau buat hal kami akan hantar dia ke hospital kan. Sebab kat hospital kan terjaga. Dia tak boleh nak buat apalah. Jadi dia terikat je lah kan ke hospital pun. Tapi dia 2-3 hari yang lepas memang ada juga kita orang masih merawat sendiri je lah, tak boleh panggil orang sebab panggil pun tak guna, duit habis je macam tu je. Masih sama lah. Masih sama. Tak boleh panggil orang lah sebab benda yang sama ustaz akan datang, rawat, nanti ustaz cakap mental. Sebab benda tu dah boleh keluar masuk dalam badan dia. Betul. Tapi tak mungkin mental pasal apa? Dia sebelum ni pun dia normal. Dia tak ada masalah. Dia normal. Macam kita semua. Kehidupan life dia happy je. Dia tak ada tertekan mana-mana dia boleh pergi hidup dia. Semenjak dia masukkan lelaki ni dalam rumah lah. Jadi huru-hara. Macam dengan tunang dia? Ada sampai sekarang ada kita berhubung lagi dengan dia. Macam tu je lah. Kita yang dapat tahu. Dia kata adik yang belah adik cakap lelaki tu yang nak minta putus sebab nak kahwin kan. Yang ni cakap lain. Jadi bila dah dapat tahu cerita sebenarnya masa yang berubat tu semua yang ustaz keluarkan apa semua dalam badan ni memang kita tahu minyak dagu lah. Minyak dagu bahaya. Itu dia memang kena korek mayat yang baru meninggal dia ambil dia punya minyak itu kan. Minyak dagu bayi tu rasanya. Bayi sebab bayi punya. Masa yang dia kena seminggu selepas kejadian yang dia sakit tu dia dah nazak sebenarnya hari Jumaat. Dia dah terbujur tau. Kita orang dah memang confirm dia dah tak meninggal lah. Dah meninggal. Masa yang kita orang confirmkan dia dah terbaring macam tu. Kita orang panggil masa tu. Okey. Pause. Chill. Sekejap. Okey. Sorry. Kita kembali lepas ni ada something terhappen sekejap. Okey, kita stop sekejap kita stop sekejap. Ilaha illallah kan Muhammad Rasulullah. Terus God. Tak ada. Dan dia bangun dalam 12.25 macam tu. Dia bangun? Dia bangun semula. Bangun semula? Dalam setengah jam je lah. Dalam lebih kurang macam dia tu. bangun?